Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah bin Hussein. Nombor matrik 060204. InsyaAllah saya akan membentangkan berkaitan dengan Ahadith Ahkam QSI 24302. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار. Maksud hadis, makna hadis, tanah suci Mekah adalah tempat turunnya rahmat dan merupakan tempat paling suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitul Haram, yakni Kaabah, sebagai tempat manusia berhimpun dan tempat yang aman. Allah telah mensyariatkan ibadah tawaf di dalamnya dan menjadikannya sebagai kiblat salat serta pusat kegiatan amal ibadah. Maka di tempat itu tidak pernah kosong sesaat pun. Tidak pernah kosong. Masjidil Haram ni tak pernah kosong sesaat pun, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari, melainkan di dalamnya terdapat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang memohon perlindungan kepada Allah dan bertawaf di sekelilingnya serta mengerjakan salat di sisinya. Oleh itu, Islam membolehkan tawaf dan salat di dalamnya pada bila-bila masa sahaja. Kemudian Rasulullah SAW menyeru Bani Abdi Manaf dan Bani Muttalib memandangkan mereka yang bertanggungjawab memelihara Kaabah. Baginda menyeru mereka untuk tidak melarang sesiapa pun yang hendak melakukan tawaf di Baitullah atau mengerjakan salat di sisinya. Seterusnya, analisis lafaz. Tafa bihadzal bait, yakni melakukan tawaf di Kaabah. Wa shalla, yakni dan mengerjakan salat di Baitullah. Tetapi makna yang dimaksudkan di sini ialah seluruh kawasan tanah suci yang mencakupi kesemua sempadannya, bukan hanya terbatas pada Masjidil Haram sahaja. Seterusnya, ayat sa'ah, pada waktu apa pun. Janganlah kamu mencegah sesiapa pun yang hendak memasuki masjid untuk bertawaf dan bersalat pada waktu apa pun. Ibnu Majah dan An-Nasa'i telah membuat satu bab tersendiri mengenai masalah ini dengan judul hadis yang memberikan keringanan mengerjakan salat di Mekah dalam waktu apa jua sekalipun. Seterusnya, fiqh hadis. Yang terakhir, tidak dimakruhkan mengerjakan tawaf dan salat di Baitullah pada waktu apa jua sekalipun, sama ada malam ataupun siang hari. Ini tidak hanya khusus untuk mengerjakan 2 rakaat tawaf, melainkan mencakupi seluruh salat sunat menurut pendapat Imam Syafi'i. Namun jumhur ulama membantah pendapatnya ini dengan mengemukakan hadis-hadis yang melarang mengerjakan salat sunat pada waktu yang terlarang, seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, kerana mereka lebih mengutamakan hadis-hadis yang melarangnya. Sedangkan mazhab Hambali pula membolehkan salat 2 rakaat tawaf secara mutlak, kerana berlandaskan kepada makna zahir hadis ini. Tetapi mereka melarang mengerjakan salat sunat pada waktu-waktu yang terlarang selain salat sunat tersebut. InsyaAllah saya serahkan kepada sahabat saya Hafizuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan menyambung hadis yang seterusnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajr fajrani, fajrun yuharrimu fihi at-ta'am wa yahillu fihi as-salah, wa fajru yuharrimu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fajar itu ada 2 jenis, iaitu fajar yang mengharamkan makan tetapi dihalalkan mengerjakan salat di dalamnya, dan fajar yang diharamkan mengerjakan salat, iaitu salat subuh di dalamnya tetapi dihalalkan makan di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim.
Makna hadis di atas ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat istilah khusus dengan menggunakan beberapa lafaz untuk menunjukkan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum syariat secara khusus sesuai dengan istilah yang digunakannya itu, sehingga dengannya dapat diambil beberapa kesimpulan hukum di samping mengingatkan umat Islam supaya mengambil berat terhadapnya. Antaranya adalah lafaz al-fajr. Makna fajar menurut bahasa ialah munculnya cahaya yang memanjang seperti ekor serigala di tengah langit. Fajar seperti ini tidak mengharamkan makan bagi orang yang hendak berpuasa dan waktu salat subuh masih belum tiba. Dan dikenali dengan istilah fajar kazib. Inilah istilah yang pertama. Istilah yang kedua ialah fajar sadiq, iaitu fajar yang sinarnya menyebar, yang apabila ia muncul maka haram makan bagi orang yang hendak berpuasa dan halal mengerjakan solat, iaitu waktu solat subuh sudah tiba. Antara analisis lafaz al-fajr ialah, yang pertama, menurut bahasa ialah lafaz mushtarak, iaitu lafaz yang mempunyai dua erti, di mana makna yang satu bertentangan dengan makna yang kedua, meskipun kedua-duanya sama-sama menunjukkan waktu. Yang kedua, fajru yuharrimut ta'am, fajar yang mengharamkan makan bagi orang yang hendak berpuasa, dan inilah yang dikenali dengan nama fajar sadiq. Yang ketiga, wa yuhillu fihi salah, dengan munculnya fajar ini maka masuklah waktu salat subuh. Yang keempat, yuharrimu fihi salah, apa yang dimaksudkan di sini ialah salat subuh. Di dalam hadis ini ditafsirkan salat subuh supaya tidak wajib sangkaannya bahawa apa yang diharamkan itu adalah seluruh salat secara mutlak. Yang kelima, hadis yang serupa dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Lafaznya berbunyi, al-fajru fajrani, fa amma fajra alladhi yakunu kadhibal as-sarhani fala tahillu as-salah fiha ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا فيه الأفق فإنها يحل الصلاة ويحرم الطعام. Fajar itu ada dua jenis, iaitu fajar yang bentuknya sama seperti ekor serigala, maka tidak halal mengerjakan solat dan tidak haram makan pada saat itu. Manakala fajar yang berbentuknya memanjang di ufuk pula dihalalkan untuk mengerjakan salat dan haram makan bagi orang yang hendak berpuasa. Maksud mustatilan di sini ialah memanjang. Dan maksud wafil akhir mengenai fajar lain yang tidak halal mengerjakan salat di dalamnya dan tidak haram makan pada waktu itu. Dan maksud sarhan, serigala, makna yang dimaksudkan ialah tampak meninggi di langit 220 seperti tiang. Di antara kedua fajar itu terdapat selang waktu hingga fajar yang kedua nampak jelas. Hal ini untuk menjelaskan kepada kita permulaan waktu fajar sadiq atau fajar yang sesungguhnya. Maka yang terakhir ialah fiqh hadis. Fajar menurut bahasa ialah suatu lafaz yang memiliki dua pengertian waktu. Tanda fajar pertama adalah munculnya seberkas cahaya yang menunjukkannya seperti ekor serigala dan melintang tiang di atas langit, persis seperti tiang. Seperti ketika itu makan ataupun sahur bagi seseorang yang hendak berpuasa dibolehkan, dan waktu solat subuh masih belum tiba. Tanda fajar kedua ialah munculnya sinar yang memanjang di ufuk. Itu merupakan tanda haram makan bagi orang yang hendak berpuasa, dan waktu subuh pun telah tiba, menandakan telah masuknya waktu solat subuh. Okey, itu saja daripada kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.